slot beliau lah. Okey, seterusnya saya berikan juga kepada Puan Nur Harifah binti Muhammad yang kita lihat sekarang, iaitu sebagai editor kanan bahagian buku umum yang akan membincangkan tentang penyuntingan dan penerbitan DBP, rakan pengajaran kolaboratif iaitu Tuan Elias Sulaiman Mohandas, Tuan Pavitran Ravindra Nath, yang berusaha Dr. Puspalata Sri Sutia, rakan seperjuangan, rakan pensyarah, rakan kaki tangan UiTM dan pelajar yang dikasihi sekalian. Jadi untuk memulakan majlis pada pagi ini, kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita pergi terus kepada Puan Harifah, saya nak menerangkan sedikitlah. Jadi webinar kita pada pagi ini ialah webinar iaitu webinar pengajaran kolaboratif lah bersama, saya rasa ini kali pertama di APB kita buat antara JPM dan JBI lah. Jadi JBI didatangi oleh pelajar kelas terjemahan dan di JPM daripada kelas penyuntingan lah. Jadi untuk tajuk kita pada pagi ini, kita akan fokus kepada penterjemahan budaya, penyuntingan dan penerbitan DBP. Jadi dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Puan Nur Hanifah Muhammad untuk memberikan perkongsian mengenai penyuntingan dan penerbitan DBP. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Adib. Dan salam sejahtera kepada adik-adik yang hadir pada hari ini. Saya rasa bukan dah adik-adik ni, mungkin dah pangkat anak ni kot. Agaknya usia dalam lingkungan berapa umur ni? Para pelajar kita ni. Dalam 23, 22. Oh, dia memang dia memang pangkat anak lah ni. Bayi-bayi anak saya. Okey, jadi pada pagi ni saya kini macam saya ceritakan pengalaman saya lah sebagai editor lah kan. Kan Cik Adik kan? Sebenarnya kat sini Betul. saya akan berkongsi lah pengalaman saya sebagai editor. Sebelum tu saya perkenalkan diri dululah. Saya Nur Hanifah bin Muhammad. Sekarang menjawat jawatan perancang bahasa grade 48, tapi kat sini kalau di Jabatan Penerbitan kita lebih kepada panggil editor lah. Jadi saya ni editor kanan lah di bahagian buku umum. Bahagian buku umum ni sebab kita buat banyak buku-buku untuk umum dan ilmiah. Jadi dalam ada 4 unit di bahagian kami. Ada unit buku umum, unit sains sosial dan unit 1 sains sosial, yang kedua unit kedua sains kemanusiaan, kita ada unit agama dan unit sains dan teknologi. Jadi siapa-siapa kat sini nanti bila dah keluar ataupun ni doktor ataupun cik adik, siapa-siapa pensyarah-pensyarah yang nak menulis nanti bolehlah. Kalau yang tentang subjek umum atau ilmiah boleh hantar kepada kami di bahagian buku umum. Okey, kita masuk kepada, sebab kalau bidang penyuntingan ni, okey saya nanti Cik Adik standby kot, saya tak boleh nak share. Dia Boleh. boleh. Dia ambil kat window Ah, Okey. Nampak tak? slide dia tak nampak lagi tapi paparan dah ada. Oh, paparan dah ada. Ah, Nampak dah? Ataupun tak nampak Puan. saya ni sangatlah. Jadi application ke screen kan? Dia dekat Puan screen. tekan dekat share.
Dekat Lepas tu skrin. boleh cari juga selain skrin tu sebelah kanan tu kalau puan dah buka PowerPoint, puan boleh pilih lah Aplikasi dia. Oh, okey. aplikasi PowerPoint yang puan buka untuk pembentangan slide. Okey, okey. Lambat tak? Ke Cik Adib? Cik Adib tu lah, Cik Adib. Okey, boleh sekejap Saya ni saya tutup lah. Okay. Senang sikit. Dah ada. Okey. Tajuk yang diberikan kepada saya iaitu penyuntingan dan penerbitan GBP. Okey, jadi apakah definisi penyuntingan? Jadi saya rasa mungkin anak-anak para pelajar kita dah belajar kan tentang apa tu penyuntingan. Boleh saya tahu? Mesti dah tahu sikit-sikit kan tentang apa tu penyuntingan. Tengok kat chat ni. Okey. Kalau tak, penyuntingan ni ialah proses menyemak semula manuskrip yang telah siap ditulis. Dan semakan biasanya dibuat dari segi fakta, bahasa, persembahan, reka letak, reka bentuk. Jadi sebab tujuannya supaya kita dapat manuskrip yang lengkap. Itu untuk editor lah. Supaya dapat manuskrip lengkap, supaya dapat itu betul dan tepat dan mudah difahami oleh pembaca apabila telah dicetak menjadi buku. Dan sebenarnya penyuntingan ni ada dua jenis iaitu substantif dan penyuntingan kopi. Biasanya kadang-kadang kopi ada orang sebut penyuntingan kopi, ada sebut penyuntingan naskah. Tapi benda tu dua-dua adalah benda yang sama Okey, apa tu penyuntingan substantif? Penyuntingan substantif dia memfokuskan kepada semakan semula teks bertujuan untuk menjelaskan kandungan, isi atau fakta dan format penulisan, nada dan pengolahan idea yang logik. Jadi sebab kalau untuk kita menyunting ni kita perlukan masa dan kesabaran. Sebenarnya biasanya penyuntingan substantif ni dibuat oleh penulis tu sendiri. Kalau dia dah tulis-tulis, lepas tu untuk kali yang kedua bila dia baca, dia akan sunting, dia tengok fakta, itu biasanya penyuntingan substantif. Dan penyuntingan kopi atau naskah ni baru editor yang akan buat, iaitu semakan proof untuk membentukkan aspek bahasa dan teknikal. Macam ni biasanya kalau teknikal ni ikut gaya penerbitan masing-masing lah. Seperti ejaan, tanda baca, huruf besar atau huruf kecil, condong ke tebal. Dia ikut itu house style lah penerbit. Dan tapi ada juga editor yang kena jadi editor substantif dan dalam masa yang sama dia kena jadi editor naskah. Dia boleh juga dua-dua. Mungkin sebab bila dia tengok, mungkin dia dalam bidang, editor tu dalam bidang yang sama, dia dah menyunting benda tu dan mungkin dia ada tahu ada tambahan fakta yang boleh dia masukkan dalam penulisan tu, dia akan buatlah dia sunting substansi dulu. Dan kadang-kadang bila kita dapat bahan, bila kadang-kadang editor terpaksa merombak balik apa yang penulis hantar. Sebab mungkin bila kita baca kita tak nampak dia punya coherence dengan wacana dia tu. Jadi editor akan bantu untuk rombak balik, buat penambahbaikan. Sebab itu dia akan jadi editor substantif dan juga editor naskah. Sebab editor naskah ni biasanya bila kita dah diterima di penerbit lah. Okey. Okay, ni kalau ni saya nak simplifikan lah sebab ada dua jenis penyuntingan. Yang tu substantif. Kalau substantif dia tentang kandungan buku, dia ada fakta, kita betulkan fakta dan bahasa. Dan dari segi kandungan dan fakta ni, kandungan buku ni, dia mestilah tepat.
Kita kena tengok dia kena tepat, kita sunting dari segi ketepatan dia. Betul ke tak fakta yang diberi. Betul dia cukup atau kurang. Maksudnya bahan yang kita bagi tu, yang kita tulis tu, ataupun penulis tu bagi ada dah mencukupi atau perlukan penerangan yang lanjut. Jadi editor substansi akan tengok semua tu. Lepas tu kalau ada unsur-unsur sensitif, di sinilah editor akan akan detect, akan kena pasti penulisan tu ada unsur sensitif. Mungkin kita boleh bagi nasihat kepada penulis untuk buang atau lembutkan lagi nada penulisan dia. Mungkin kalau dia tulis secara umum, janganlah sampai, mungkin kalau cara penulisan dia macam nak menghentam ke, kita boleh dari situ kita boleh tapis awal-awal. Lepas tu penulisan dia mesti jelas. Dari segi kandungan dan fakta tu mesti jelas. Lepas tu kita kena susun tu betul atau tak. Dari susunan dia ada ikut kronologi ke, kalau cerita dia tentang cerita tu kan, ikut tak kronologi dia. Lepas tu kena tengok dari segi plagiat. Ni yang penting. Dari mana-mana pun kalau penulisan tesis ke, penulisan apa, penulisan dalam buku umum ke, buku ilmiah ke, plagiat ni kena tengok. Ini yang paling utama, yang mana-manalah dekat mesti UiTM pun kan, para pensyarah pun mesti sentiasa tekankan kepada para pelajar untuk jangan kalau nak jangan ambil sebiji-sebiji macam tu, tapi kena ada olahan supaya tak ada unsur plagiat pada penulisan kita. Nak nanti penulisan tesis tu lah. Okey, kalau dari segi untuk dari segi bahasa, kalau untuk editor ni, untuk yang penulisan penyuntingan kopi atau naskah ni, dia tengok dari segi bahasa. Bahasa kita kena pilih lah pemilihan dari segi pembentukan kata, pembentukan ayat, ejaan. Dia akan tengok dari situ. Editor akan tengok dari segi ejaan, tanda baca, laras bahasa tu macam mana. Kalau buku tu untuk buku umum dan dia punya sasaran tu mungkin dari yang lebih rendah macam untuk pelajar, jadi kita kena gunakan laras bahasa untuk pelajar. Jangan gunakan laras bahasa untuk macam yang untuk peringkat yang tinggi. So, nanti pembaca kita, bila sasaran kita salah, nanti buku kita tak boleh terjual. Jadi sebab kita dah salah sasaran penulisan kita tu, dah salah sepatutnya kepada pelajar. Tapi dia lebih tinggi, jadi pelajar tak faham apa yang ditulis oleh penulis tu. Lepas tu kalau ada terjemahan, kita kena tengok bahasa tu, jangan terjemahan nanti Puan Mariati akan ajarlah macam mana tentang terjemahan, budaya terjemahan ni. Lepas tu kalau adaptasi, kita kena tengok adaptasi tu dari yang ni tak ada dalam tu Cik Adik. Ni saya bagi input lain. Lepas tu kalau ada adaptasi, kita ambil bahan tu, kita kena pandai sesuaikan dengan kita punya penulisan. Jadi editor kena tengoklah ni semua. Lepas tu kalau ada transliterasi, biasanya transliterasi ni untuk buku-buku agama, buku-buku sastra yang diambil daripada manuskrip-manuskrip lama. Itu. Betul, kalau dari segi aspek teknikal, kita tengok sebab di dalam kita nak jadi sebuah buku tu, dia ada bahan awalan. Jadi ada bahan teks, bahan akhiran. Mesti nanti masing-masing balik buka buku masing-masing, tengok bahan, nanti saya tunjuk. Bahan awalan tu biasanya kat depan tu. Yang dari ini dikira bahan awalan. Macam dari tajuk, dari sampailah kita pada prakata sampai kandungan tu, sebelum masuk bab 1 tu dikira bahan awalan. Maksudnya senarai-senarai, kalau kita ada penghargaan, kalau ada senarai foto ke, kalau ada senarai, kalau buku-buku undang-undang dia ada senarai statut dia, tu semua diletakkan dalam bahan awalan. Bahan teks ni lah kita punya penulisan untuk bab-bab tu lah. Dari bab 1 sampailah bab berapa bab yang ada dalam buku kita tu. Jadi editor kena tengok lah sama ada dia mendapati tak apa yang ditulis
Apa jadi kena tengok dari aspek tu. Jadi dan ada tak bahan akhiran? Bahan akhiran ni macam ada lampiran, bibliografi atau rujukan. Lepas tu kalau ada indeks, kena ada indeks. Itu untuk bahan akhiran. Lepas tu perenggan, penyusunan perenggan dia dari aspek tadika kena tengok perenggan dia buat macam mana. Ada separuh buku atau penerbit dia suka dia tak pakai indent kan. Satu perenggan tu dia macam antara satu perenggan tu dia kosongkan kan. Dia ada tinggal spacing tapi semua tak ada indent. Dia semua ke kiri saja. Tapi macam di DBP dia kita gunakan indent. Jadi satu perenggan ada indent. Jadi kita kena tengok perenggan-perenggan tu, pemecahan perenggan tu macam mana. Lepas tu susunan teks tu. Jadi aspek teknikal dari susunan teks pun kita kena tengok. Lepas tu ilustrasi. Kalau ada ilustrasi, bila sama ada kalau ikut gaya penerbitan masing-masing lah, syarikat masing-masing. Kalau ilustrasi, bagi kalau DBP kalau boleh kita ada ilustrasi ke gambar foto kena ada sumber dia. Supaya dan sumber-sumber tu kena pastikan penulis dia minta tak izin daripada mana-mana tempat yang dia ambil sumber tu. Kena ada dekat bawah, tulis bawah caption tu kena ada sumber dia. Lepas tu caption jadual rajah, kalau di DBP caption untuk jadual semua di jadual semua di atas. Rajah semua di bawah. Nanti apa tu saya tak adalah nak timbul sebab nanti hanya ini sebagai umum saja. Apa tu keseimbangan teks atau bab. Apa tu petikan. Kalau ada petikan macam mana dia punya cara penyusunannya. Jadi kena tengoklah nanti kalau kita jadi sebagai editor kopi atau editor naskah. Okey, seterusnya kalau ada nota bibliografi tu kena tengoklah. Untuk itu ada segi aspek teknikal. Lepas tu, okey, pemilihan kata. Kita sebagai editor kena ada pemilihan kata yang mula-mula kena mudah dan pendek. Maksudnya kalau buku tu untuk kita tengok sasaran kita. Kalau sasaran kita kanak-kanak, kita tak boleh guna ayat-ayat panjang, kata-kata yang macam melempah rewah kan. Dia kena mudah, pendek supaya senang pemenggalan dia kan. Kalau budak baca, okey, contohnya kalau buku kanak-kanak. Mungkin biasanya kita tengok buku kanak-kanak macam mana. Satu page, kadang-kadang satu ayat je kan. Dia banyak gambar sebab buku kanak-kanak dia banyak gambar. Lepas tu pemilihan kata yang biasa digunakan. Jangan yang tak biasa pula. Biasanya kalau ada contohnya kalau buku tentang logat kan, dia guna logat utara kan. Tapi kadang-kadang dekat belakang tu dia ada macam glossary. Dia kata ni untuk apa kan, kata ni bermakna apa. Jadi kalau boleh gunakan yang biasa digunakan dalam masyarakat tu lah. Supaya nanti orang baca tak salah faham, kita boleh baca boleh terima. Lepas tu ada macam bukan kata teknikal atau jargon. Jargon ni macam kata-kata yang bersifat macam istilah. Kadang-kadang kalau buku tu buku umum, bukan buku ilmiah, kita tak boleh gunakan bahasa-bahasa yang macam banyak pengelasan saintifik sangatlah. Guna-guna contohnya kalau bunga raya tu kan, dia ada nama hibiscus apa-apa kan. Kita pakai guna hibiscus dalam penulisan kita. Padahal kita dah tahu itu bunga raya. Jadi kita elok-elok kita gunakan bunga raya. Lepas tu kata spesifik atau konkret. Maksudnya benda tu kalau betul-betul tentang tu kita teruskan kepada kita kena bila sebagai editor dia sampai tak, penulisan dia sampai tak apa yang dia nak cakap tu. Tak perlu dia konon dia nak cerita, dia nak pergi contohnya lah kalau kita nak pergi ke Seremban kan. Kita ni dari KL ataupun Shah Alam ni, kita pergi naik naik Penang dulu baru dari Penang kita pula pergi ke Seremban. Padahal kita boleh daripada KL Shah Alam tu kan, boleh terus dia pergi Seremban highway plus tu. Ni tak nak naik highway plus yang ke atas dulu ke utara, lepas tu baru turun ke selatan. Macam tu lah. Jadi biar ada spesifik agar kita punya penulisan tu konkret. Okay. Ada apa-apa pertanyaan tak? Sebab saya suka sampai dalam masa yang sama, siapa-siapa ada pertanyaan boleh tanyalah sebab kita santai-santai je kan Cik Adib. Jadi kalau ada yang tak faham ataupun yang nak tambah ke penerangan boleh tanya terus. Jadi kalau taklah terlupa. Okey.
Jadi boleh je tanya kalau ada yang tak faham. Okey. Dan selain pada tu, bila kita jadi editor, kita kena sentiasa bertanya. Ni tips lah untuk jadi dalam penyuntingan. Kita kena ada senarai semak editorial kita sendiri. Jadi bila kita tengok, kita baca, kita tengah buat penyuntingan kita kena tanya, okay, adakah penulis ni dia beri idea tak? Ada tak idea utama atau ayat tajuk, topik sentence untuk menjelaskan kepada pembaca tentang tujuan dan fokus tulisan dia. Kadang-kadang kita kena tengok, biasa kita tengah menyunting, mula-mula kita kena tengok pada prakata tu. Kadang-kadang kat situlah dia jelaskan. Kalau tak dekat prakata, dia akan jelaskan dalam pengenalan ke pendahuluan dia. Dia akan kira sebenarnya buku ni dia nak buat tujuan dia untuk apa, kan? Fokus penulisan dia. Jadi kat situ bila kita dah tahu, kita tengah sunting, kita kena baca kat situ dulu, kita tahu dia ni cerita tentang apa. Jadi bila kita sunting, kita tengok kandungan, kadang-kadang tak ada pun tentang tujuan tu kan. Jadi dia dah lari daripada tujuan asal sebenarnya idea utama penulis tu. Jadi kat situ kita sebagai editor kena detect lah. Masa menyunting tu kita kena tengok semua benda tu. Lepas tu kita kena tanya, adakah penulis ni dia berikan semua tak butiran penting untuk menyokong apa tu penulisan dia, kenyataan dia tu. Kadang-kadang kalau tu dia quote lah petikan-petikan kan. Itu maksudnya dia dah ambil lah, dia ada buat research, dia quote kan dari mana sumber dia ambil kenyataan tersebut. Kadang-kadang kalau dalam surat khabar ke, dia letaklah kat situ akhbar, tajuk, apa tu, dia punya artikel ke apa. Lepas tu, adakah maklumat dipersembahkan mengikut keutamaan atau kepentingan? Lagi kat sini nanti bila kita sunting dalam penyuntingan, kena tengoklah. Betul ke maklumat tu penting ke, utama ke? Kalau kadang-kadang hanya maklumat tak utama, macam dia asas saja, macam dia tak, kalau kita tak letak pun tak apa sebab orang dah tahu. Tapi kalau nak letak, akhirnya kita boleh tengok kesesuaian lah. Kalau rasa benda tu dah diulang berbanyak kali dalam bab 1, bab 2 ada, bab 3, jadi kita tak perlu sentiasa setiap bab tu kita ulangkan benda yang sama. Jadi editor dalam penyuntingan kena tengok semua tu. Okay. Lepas tu kena tengok dekat organisasi penulisan memenuhi keperluan pembaca. Lepas tu maksudnya dia punya penulisan tu lah. Organisasi penulisan maksudnya struktur lah. Struktur dia punya penulis tu punya idea penulisan tu. Bila dia tulis tu, dia bagi tak apa pembaca tu tengok tajuk je. Kira sebab kadang-kadang kita pembaca beli, dia tengok pada tajuk kan. Lepas tu dia tengok kat belakang, kat blurb dia. Sebab lepas tu bila tengok tajuk dengan bahan tu, sama tak? Betul tak apa yang nak disampaikan oleh penulis? Jadi kalau ada penulis tu sediakan ringkasan, kalau eloknya penulis kena sediakan ringkasan lah atas sinopsis apa yang dia nak tulis tu. Lepas tu, adakah kita kena tanya, adakah setiap ayat tu dan perenggan tu dia menyumbang atau mengambarkan aliran idea? Jadi sebab kalau kita tengah semak tu, ini macam ini kalau biasanya ini untuk editor substantif lah. Editor substantif dia memang kena lebih peka pada fakta dan idea kan. Jadi dia kena tengok semua ni. Satu ayat tu dengan perenggan tu sesuai ke tak? Apa tak ada turutan ke? Lepas tu adakah setiap perenggan tu atau ayat tu dibina mengikut urutan atau logik? Maksudnya bila ayat tu kita tengok dia ada wacana dia ke, wahana dia ke, dia ada koherensi dia ke. Lepas tu dia tulis tu logik ke tak? Kalau kita tengok dia tengah cerita tentang, contohnya tentang politik lah. Tiba-tiba ada masuk makhluk asing. Logik ke benda ni kan? Jadi kita kena, sebagai editor kena detect lah semua tu. Betul adakah setiap perenggan dia menggambarkan
mengembangkan sepenuhnya isi utama atau ayat tajuk tu. Jadi setiap penggan tu jangan dia hanya satu ayat je. Lepas tu dia tak ada penerangan dia. Jadi kita kena ada supaya adalah penerangan setiap perenggan tu bukan hanya nyatakan isi utama tu tapi dia ada pengembangan, dia ada penceritaan, kita penerangan kepada apa yang dia nak nyatakan pada ayat tajuk tersebut. Maksudnya kalau kita ada subjek dengan predikat, dialah kembangkan apa isi tersebutlah satu perenggan tu. Okay, seterusnya okey, adakah penulis menggunakan kata bantu atau kata hubung untuk menghubungkan ayat dan perenggan? Kadang-kadang kata bantu, kata hubung ni penting bila penggunaan ayat untuk membantu ayat terlampau panjang untuk menyedapkan ayat. Jadi kena ada semua tu. Macam malahan, selain itu, kata bantulah, kata hubung dan serta. Jadi kita kena pandailah gunakan benda tu semua. Mungkin kalau biasanya kalau ayat tu panjang kita kena pendekkan, tapi untuk menyambungkan ayat tu kena ada kata-kata bantu yang menyokonglah ayat-ayat tersebut. So kalau adakah tahap bahasa sesuai dengan pembaca sasaran? Macam saya cakap tadi, kalau untuk ilmiah memang sasaran dia kepada pelajar, universiti, pensyarah. Jadi kita boleh guna bahasa yang mereka faham. Memang sesuai dengan bidang tersebut. Jangan kalau untuk kanak-kanak gunakan bahasa kanak-kanak. Itulah seorang editor kena masa menyunting tu kena tengok. Kena sentiasa ingat siapa pembaca sasaran yang telah dinyatakan oleh penulis pada awal, pada peringkat awal lagi. Lepas tu adakah kata-kata teknikal khusus atau jargon dibuang atau diganti dengan kata sesuai dengan tahap pembaca. Maksudnya kalau untuk budak-budak janganlah gunakan perkataan yang terlampau saintifik kan. Budak-budak pun tak faham. Jadi nanti buku yang kita nak, kita sebagai editor pada penyunting ni, kalau boleh buku yang kita sunting tu naklah kita boleh bawa untuk dicadangkan dalam anugerah ke apa kan. Jadi kita punya penyuntingan kena mantap lah. Lepas tu seterusnya, lepas tu kalau ada tak semua ayat yang diungkap dengan jelas, pendek dan ekonomik. Kita kena tengok supaya tak perlu ayat-ayat bombastik lah. Ayat-ayat tu kalau tu ekonomik lah. Kalau boleh macam biasanya lah di Dewan Bahasa kita orang ni tak banyak sangat gunakan jamak. Macam kalau contohnya ciri-ciri. Kadang-kadang kita pakai ciri je. Kan? Tak nak ciri-ciri penting. Ciri penting. Itu dah faham lah. Lagi apa lagi kadang-kadang masa menyunting ni kita nampak bila bercakap ni kadang tak ada perasan. Macam tu lah. Yang kini macam yang ekonomi yang maksudnya bila jadi buku kadang-kadang ruang tu kan kita nak nampak ruang tu cantik, kita gunakan yang ekonomi. Tapi kadang-kadang bila ada ruang pula, baru kita boleh tambahkan. Kalau tu ciri, kalau kita tambah ciri-ciri dia punya cantik je kan, dia punya satu ayat tu dalam bila jadi. Kita kena pandai lah, editor kena pandai. Masa kita menyunting mungkin kita buangkan, tapi bila dah kita proof, kita baca, tengok bila dah jadi dah jadi buku, dah diatur huruf, dia reka letak, kita nampak benda tu ada ruang kosong, kita kata ada tempat ni kena kita kena jamakkan, ada tempat yang tak perlu jamak. Macam itulah. Kepandaian lah seorang penyunting ya. Kena pandai memanipulasikan ruang dan peluang yang ada tu. Lepas tu, adakah penulis lebih gemar menggunakan ayat aktif berbanding ayat pasif di mana bahagian yang perlu? Jadi kita kena tengok. Kalau ke atas bab pertama, bab 1 tu digunakan penulis guna ayat aktif.
Lagi bab 2 banyak guna ayat pasif. Jadi kita kena pilihlah mana satu sebenarnya yang nak digunakan dalam buku tu. Nanti kan ada dalam satu buku tu ada guna ayat pasif, ada guna ayat aktif. Kita kalau boleh kita selaraskan setiap bab lah. Lepas tu adakah nada sesuai dengan pembaca sasaran? Nah, nada ni macam tadilah nada ni macam ton cara penyampaian, cara penulisan penulis tu. Kalau benda tu macam buku bercerita, ada tak nada bercerita kat situ? Kalau buku tu tentang sebab kadang-kadang buku biografi dia lebih suka macam penceritaan kan. Kita tengoklah nada tu nada bercerita ke atau nada macam beri arahan pula ke. Kena sesuailah dengan apa konsep buku dan siapa pembaca sasaran dia. Okey. Seterusnya Adi. Okey. Adakah terdapat pengulangan idea yang tidak perlu? Masih seperti saya cakap tadi, contohnya bab 1 dia dah bagi tahu pasal idea tu, tapi bab 2 tu dia terangkan lagi idea tu. Jadi kalau tak perlu untuk bab 2 tu kita boleh buang. Tak perlu kita ambil sebagai masa menyunting tu kita boleh buang pengulangan idea yang tak perlu. Lepas tu adakah terdapat frasa atau ayat yang panjang yang boleh mengelurkan atau sukar difahami oleh pembaca. Jadi kalau bila kita sendiri sebagai editor, masa kita menyunting, memang kita baca pun maksudnya nak tarik nafas, nak berhenti pun tak tahu kat mana. Jadi kalau kita boleh gunakan tanda baca ataupun kalau benda tanda baca kita rasa kita boleh pendekkan ayat tu, kita pendekkan. Kalau bila dah terlalu panjang kadang-kadang kita tak faham kan. Kita boleh tanya kepada penulis sebenarnya apa yang nak disampaikan pada ayat tu. Hubungan penulis dengan editor atau penyunting ni kena akrab. Dia kena sentiasa saling berhubungan lah. Sebab kadang-kadang kita tak nak tanya masa tu, kita highlightkan, kita buat komen dululah supaya kita ingat nanti bila tu kita akan tanya sekali. Sebab kalau satu-satu takut penulis sekarang bising pula kan. Satu-satu tanya. Kalau boleh kita kumpulkan kita tu. Tapi sekarang ni sebab banyak gunakan track changes kan. Jadi kat track changes tu kita boleh letak komen terus kat situ. Lepas tu kadang-kadang adakah penulis membaca proof atau menyemak teks dari aspek ejaan, tanda baca dan tata bahasa. Ni kadang-kadang masa kita sunting kita nampak ni penulis ni memang dia dah tulis dia tak tengok balik ni. Dia hantar je sebab kalau tu dia mesti ada keselarasan. Dia kena dah tengok teks dia tu dari aspek ejaan ke, tanda baca ke, tata bahasa dia macam mana. Kadang-kadang sepatutnya penulis dia kena ada bagi kawan dia baca untuk dapatkan pandangan kedua lah sebelum dihantar kepada editor ataupun syarikat untuk diterbitkan. Okey, boleh tak? Ni masing-masing boleh jadi penyunting ni. Senang ni, saya dah bagi tips ni. Nanti masa menyunting tu ingat tapi kadang-kadang tengah menyunting dah terlupa apa yang dia ajar. Tapi sebab kepada pelajar kan, jadi kita bagilah tips-tips yang tu. Sebenarnya yang paling penting kalau benda tu panjang, tak faham, highlightkan. Kalau boleh kita pendekkan, kita pendekkan. Tapi takut lain pula makna, kalau boleh tanya juga dengan penulis. Sampai tak? Kalau saya buat macam gini, okey ke? Kalau dia kata tak okey, kita ubah balik, suruh dia sendiri yang buat kalau boleh suruh dia pendekkan lah ayat tu jadi 2 ke macam mana. Memang kena sentiasa ni lah dengan ada hubungan baik lah dengan penulis. Okey. Ada pertanyaan? Ni anak-anak ni ada ke tak ada ni? Semua tutup apa tu? Tutup muka ni. Semua balas di ruangan chat tu. Okey, jelas. Semua malu nak cakap. Faham. Okey. Okey, terima kasih.
Okey, ada Zafira. Okey, Zafira Yong tanya, sebagai seorang penyunting, apakah perkara yang paling susah Puan hadapi dalam kerjaya Puan? Paling sebagai penyunting ni sebenarnya perkara yang paling susah kadang-kadang sebab kita sunting dalam bidang kita kan. Bidang kita boleh senang lah sebab kita dah tahu benda tu. Tapi kalau bidang lain, kita kena sunting bidang lain, penyunting kena banyak membaca, kena jugalah, kena refer, kena Google. Sebenarnya betul ke yang digunakan bila ada istilah-istilah tu. Kena sentiasa ada kamus di sebelah. Macam dewan, sebab kita ada gaya dewan tu kena ada sebab untuk rujuk dari segi aspek teknikal. Dan memang nasib baik dewan ada PRPM tu kan, Pusat Rujukan Pusatan Melayu tu. Jadi kalau kita nak tengok ejaan, kita boleh ni lah, sama ada dekat handphone ke ataupun dekat laptop ke ataupun kat komputer, kita boleh tu. Tapi kalau sebagai editor yang paling susah ialah berdepan dan berhadapan dengan penulis yang banyak songel. Yang banyak sangat dia punya kira tak boleh. Dia dah ingat, dia dah bagi kira warning kat editor. Jangan sunting, jangan sentuh saya punya penulisan. Banyak sangat. Tengok je dari segi ejaan. Bahasa tu biar macam tu sebab dia ada laras bahasa dia sendiri. Tapi memanglah kita sebagai editor, sebagai penulis, kita tak boleh nak lari sangat daripada sebab masing-masing penulis ada cara penulisan mereka. Tapi kalau macam benda tu perlu kita ubah, kita kena minta lah, kita kena consult dengan penulis dengan cara baik. Kadang-kadang dia terima juga apa editor cakap. Tapi itulah yang paling susah bila dapat editor yang kadang-kadang editor dapat penulis yang kadang-kadang tak faham. Macam sebab kita editor banyak, bukan satu judul je dalam tangan. Kan kita ada banyak lah, kadang-kadang ada editor yang 20 judul dalam tangan. Itu 20 tu sikit. Belum lagi ada 60. Ini jadi masing-masing kena pandai lah. Lepas tu kadang-kadang ada penulis yang baik. Kadang-kadang ada penulis yang dia kata dia bagi serah je kepada editor untuk buat apa pun asalkan dia punya manuskrip dapat diterbitkan dan kualitinya baik. Itulah antaranya. Dan boleh Rauzah Syekh Saleh tanya tentang cadangkan bangkit atau kursus pendidikan bagi yang berminat. Boleh. Sebenarnya di DBP, kita ada Akademi DBP dan di Akademi DBP sentiasa setiap tahun ada kursus penyuntingan, kursus yang berkaitan lah dengan untuk seorang editor. Kalau sentiasa cek dekat laman web DBP bawah kursus, boleh mohon di Akademi DBP. Kita macam nanti adalah pesara-pesara orang industri lah juga yang akan ajar, dan kadang-kadang mantan dewan sendiri dia memang fasih dan dia memang masa sentiasa jadi editor terbaik lah. Jadi dia memang akan menjadi pengajar kepada dalam kursus-kursus tersebut lah. Okey Raudah, nanti kalau berminat nanti boleh, nanti contact je saya ataupun nanti bolehlah saya kalau ada nanti kursus tersebut saya boleh maklumkan kepada Cik Adib ke, nanti kalau Cik Adib ni boleh maklumkan kepada para pelajar. Boleh. Okey. Sekarang kita masuk kepada fungsi perenggan. Tadi saya katakan perenggan tu penting. Jadi perenggan ni bila kita nak tengok perenggan tu, pembukaan atau pendahuluan tu, dia perkenal tak mesej apa sebelum sesebar perenggan, dia kena ada pengenalan mesej dia. Jadi kan kalau kadang-kadang kita kena biasanya kalau buku kan dia ada topik, lepas tu dia ada subtopik. Jadi
contohnya ada orang dia suka subtopik terus buat 1, 2, 3 tapi sebenarnya kena ada pengenalan dia dulu. Apa sebenarnya tajuk tu. Jadi dia kena ada preamble supaya tak terus terjun kepada isi tu. Jadi bila dah ada pengenalan, pendahuluan dia, pembukaan dia, baru dia masuk isi. Jadi untuk memberikan butiran sokongan. Jadi isi tu yang akan berceritalah apa yang nak disampaikan masa pembukaan tu dia dah beritahu. Lepas tu bila dah dalam perenggan tu dia dah cerita tentang isi dia, dia adalah kesimpulan dia, penutup dia. Kita catatkan semua isi utama tu. Itulah fungsi perenggan-perenggan tersebut. Supaya nanti adalah kesinambungan bila kita baca tak terlompat-lompat dari satu mula tentang cerita ni tiba-tiba kenapa masuk cerita ni. Jadi bila kita baca ada smooth dia, ada apa tu kita baca nampak cantik lah, sedap je bila tu kan. Tak adalah macam kalau macam novel pun tiba-tiba kalau perenggan dia tak mantap, tiba-tiba dalam satu perenggan tiba ada watak yang lain, tak tiba-tiba muncul pula watak ni bila masa. Kat situlah tugas editor. Kalau buat buku novel macam itulah. Kena tengok betul-betul watak tu, watak bab tu sebenarnya dia cerita tentang watak siapa. Siapa yang ada dalam watak tu. Sebab saya sebelum masuk DDP, saya di Creative Enterprise. Dia editor di Jabatan Buku. Creative Enterprise kan masa tu memang famous masa tahun 93. Saya masuk 93 di Creative Enterprise sampai 97. Memang masa tu buku novel dia memang bestseller lah. Jadi banyaklah novel-novel yang kita tu, tapi kita sebagai editor kena tengoklah siapa watak dia. Kadang-kadang penulis tersilap watak. Jadi kita kena betul ke watak ni? Sedangkan tadi dia kata watak yang tu yang bercakap. Itulah kena tengok. Jadi kena ada dia punya supaya perenggan tu tak berfungsi lah. Maksudnya perenggan tu berfungsi. Kalau ada perenggan tu supaya setiap perenggan tu dia berfungsi bercerita tentang apa yang disampaikan. Okey, ni teknik untuk membina perenggan. Jadi bila masa kita menyunting tu kita kena tengok juga penulis ni dia ada tak masa dia buat perenggan dia tu, kita untuk bina perenggan tu dia kena ada pendahuluan. Dalam pendahuluan dia kena nyatakan tujuan dia, tajuk dia jelas ke tak, dia kena tariklah peminat pembaca. Lepas tu dia boleh dimulai dengan penyataan fakta atau memberikan pendapat. Maksudnya fakta-fakta yang masa satu perenggan tu ada tak sokong, fakta tu disokong oleh apa-apa orang yang dah cakap ke sebelum ni ada kajian ke, dia kena ada dalam satu perenggan tu kalau boleh. Biar ada sokongan dari mana-mana pihak lah yang berwasik. Macam kita buat tesis juga nanti. Nanti ni anak-anak nak buat tesis kan. Kalau kita punya kenyataan tu, kalau ada sokongan daripada kajian-kajian lepas, lagi bagus kan. Maksudnya apa yang kita dapatan kita tu memang terbukti betul. Bukan kita saja-saja nak buat kajian. Maksudnya ada dah kajian, dan lagi baik kalau kajian kita tu dapat menambah baik kajian-kajian lepas. Okey. Lepas tu dari segi isi, kalau isi siap ayat mesti berfungsi atau berperanan mengembangkan mesej dan idea. Bila dia letak isi dia dalam perenggan tu, ayat tu mesti ada peranan dia. Bukan sebagai hanya nak nak menambahkan muka surat je. Dia nak menambah banyak supaya buku dia nanti manuskrip dia tebal. Jangan macam tu. Jadi kita sebab bahasa menyunting tu kita kena tengok isi tu penting ke tak. Lepas tu jadi bila kesimpulannya dia ada tak nyatakan idea tersebut utama. Jadi kita untuk refresh balik sebenarnya dia nak cerita ni tentang apa-apa. Jadi betul dia nak sokong dia ada beri cadangan kalau ada cadangan-cadangan yang bernas lah yang mungkin lain daripada hasil yang lain daripada orang yang pernah buat dululah. Jadi cadangan untuk mengingatkan balik sebenarnya dia nak cerita tentang apa, ayat tajuk dia tentang apa. Jadi kesimpulan dia ulang balik dia punya cadangan tu atau meringkaskan idea dia tu. Seterusnya, okey. Ini
Pernah tengok kan simbol tanda proof ni? Ni dah pernah tengok simbol tanda proof. Sebetulnya simbol tanda proof ni untuk penyunting, inilah. Dia sebenarnya simbol ni universal. Kat mana-mana pun, kalau kat dalam negara ke, luar negara ke, kalau kita dapat bekerja sebagai editor di Paris ke, New York ke, Jepun ke, tanda proof ataupun cara kita mengedit tu, simbol-simbol editing tu adalah sama. Dia punya tak ada simbol dia yang tak sama. Kecuali kalau simbol sama, yang beza gaya penerbitan je. Itu je. Yang simbol dia mesti sama. Kalau kita bagi simbol ni, kalau kita buat editing, designer kalau tu kena tahu apa maksudnya. Jangan contohnya stat kan. Stat tu maksudnya kita nak kekalkan ayat tu sebab kita dah potong. Lepas tu kita tiba-tiba kena ayat ni penting. Jadi kita buatlah garis-garis kat bawah, kita atas tu kita tulis stat. Tapi kalau designer tu dia tak faham, dia akan tulis dekat dia potong ayat tu tinggal stat je. Dia akan tulis stat. Selalu macam ni. Kadang-kadang ada designer yang tak faham tentang simbol-simbol ni, sepatutnya dia kena pergi ambil kursus, kena masuk. Sebab baca proof pun macam sama. Baca proof pun dia akan guna simbol yang sama bila nak baca proof tu. Nanti ni rasanya nanti kalau tu boleh belik-belik. Simbol proof ni memang universal, boleh buka Google ke apa. Nanti kita ni lah boleh tahu tentang simbol-simbol macam mana. Kalau kita nak delete macam mana. Delete tu kalau orang tu buat macam huruf Q tu ada echo sikit. Dia Q echo. Itu untuk delete. Lepas tu ini kalau biasa, tapi sekarang ni sebab ramai editor dah gunakan komputer, Word kan. Dia edit dengan track changes, jadi benda tu tak tu. Tapi kalau secara manual, inilah simbol-simbol yang perlu kita tahu. Kena ada asas juga. Sebab kalau dekat surat khabar ke, kat mana-mana ke, ni memang banyak simbol-simbol ni semua. Cara macam mana kita nak indent, cara kita nak stat, kita nak bold, semua ada. Kita nak italic pada ayat tu ke, atau pada perkataan tu, semua ada. Kita nak spacing dia, nak jarakkan, semua ada simbol dia. Nanti boleh tu. Kalau ni tak nampak tak Cik Adik? Jelas tak simbol-simbol tu? Nanti boleh ni lah. Nanti slide ni boleh diberikan kepada para pelajar, nanti dia boleh tengok simbol-simbol tersebut. Nanti boleh praktis. Ambil satu tu, nanti kita boleh praktis apa yang tu. Okay. Dah kita dah sampai kesimpulan. Jadi secara umumnya memang perkara asas untuk menjadi seorang penyunting itulah kena ada penguasaan dan pengetahuan dalam bahasa, bidang dan peringkat bahan yang hendak disunting. Kalau kita nak sunting, kalau boleh kita sunting bidang yang kita tahulah. Jangan bidang yang kita tak tahu. Macam kalau orang tu bidang sastra tapi dia nak sunting yang sains punya, dia kena lebih banyak membaca lah. Boleh tapi kena banyak bidang membaca, dan kalau dia minat dalam bidang, mungkin dia orang sastra tapi dia minat bidang sains, okey. Dia kira macam dia ada inisiatif untuk belajar. Lepas tu penyunting yang bagus dan kreatif terbina melalui pengalaman dan sifat semula jadi. Maksudnya dia ada sifat ingin tahu, pun dia belajar, dia kena ada pengalaman yang banyak, dia belajar. Lepas tu antaranya termasuklah dia minat terhadap kerja penyuntingan tu. Kalau dia tak minat kerja penyuntingan, memang tak boleh dia menyunting. Memang dia, sebab kerja penyuntingan ni perlu kesabaran, dan kalau orang tu minat membaca, dia memang akan minat untuk menyunting. Sebab bila menyunting tu kan kita akan banyak membaca. Nak kalau bila kita dapat buku yang kita tak pernah tahu, tapi
bila seronok penulisnya sampaikan dengan cara seronok, kita pun bila menyuntingkan kita minat, kita seronok untuk menyunting dan membaca sekaligus. Lepas tu ada sifat ingin tahu, dia seorang yang analitis dan kritis serta berdisiplin. Yang inilah seorang yang penyunting kena ada disiplin yang tinggi lah, sebab sekarang satu manuskrip biasa yang 250 muka surat tu biasa. Tapi ada yang 1000 muka surat, 600 lebih muka surat. Yang tu kita nak habiskan dalam tempoh sebulan tu, kalau tu kena ada display lah. Satu hari datang sebab kita banyak manuskrip kan. Jadi kena betul-betul tumpu pada tu. Sebab bila kita dah menyunting, kan kita dah ada keselarasan, kita dah ada gaya, kita dah ada cara tu. Tapi kalau satu hari kita berhenti, kita nak sambung balik, kita macam lost. Alamak, apa semalam kita guna ya? Jadi sebab itu kita kena ada dia punya lembar tu, kita kena catat. Okey, dekat dalam manuskrip ni kita guna perkataan apa? Selaraskan. Mungkin ejaan kalau ayat Quran kan, kadang-kadang kita sebab penulis nak juga gunakan sunnah tu 2N. Sedangkan dalam kamus dewan sunnah tu 1N. Tapi kalau untuk buku agama kita bagilah untuk guna sunnah tu 2N. Tapi kalau untuk umum biasa kita akan kekalkan 1N. Jadi macam tu. Bila kita tu kita kena catat. Kita ambil satu kertas untuk kita buat A, B, C, D, buat apa tu dalam kolom tu kan. Kita buat A, B, C, D. Jadi kalau ayat S, kita huruf S. Kita letak. Jadi senang kita nak cari apa yang kita dah selaraskan. Jadi itulah disiplin kena ada, kena sentiasa ni lah. Bila memang kalau dah berhenti, nak catch up balik, nak dapatkan dia punya apa tu kata jalan tu kan, jalan cerita tu kena macam bermula daripada awal lah. Sebab itu kena display, kita dah satu hari tu kita kata dapat sejam 2 jam untuk menyunting. Kalau contohnya kita penyunting luar kan, mungkin siang kita kerja kat office, malam kita dapat job sunting dia sebagai editor, kena ada dia punya tu lah. Okay, kita kena display lah setiap hari sejam atau 2 jam untuk sunting manuskrip tersebut supaya kita tak hilang kita punya apa tu momentum tu. Okay. Terusnya jadi okey, tu bahan rujukan. Bahan rujukan tu alat yang paling membantu dalam penyuntingan untuk menghasilkan suntingan yang baik. Bahan rujukan tu macam tu lah saya cakap. Kena ada kamus. Kena ada, sentiasa kita nak Google tentang bahan fakta yang diberikan. Sebab kadang-kadang kita kena tengok juga, takut dia tersilap fakta. Memang kita dah hantar kepada penilai kan, penilai pakar bidang. Tapi kadang-kadang ialah manusia ni kan, kita nak check, cross check je. Betul ejaan, biasanya ejaan. Kadang-kadang ejaan tu betul ke yang diguna pakai. Kadang-kadang ejaan tu hanya biasa seorang dua je pakai. Tapi secara keseluruhan kita tengok kalau ejaan tu macam banyak ejaan yang sama tapi banyak jenis apa tu, contohnya nama, biasanya nama orang lah. Contohnya Hussein, ada 2 S. Tapi kita tengok, kita rujuk ada yang guna 1 S. Jadi kita tengok mana satu yang banyak pakai, yang mana yang authority. Kalau kita tengok blog dia ke, nama dia ada kan, kita ambil yang tu. Nama orang biasanya tu, nama kalau yang lain tu kita boleh rujuk pada kamus. Kalau untuk Dewan Bahasa ada PRPM, Pusat Rujukan Persulatan Melayu. Boleh nanti kat tu Google tu search PRPM. Nanti dia akan buat pusat rujukan tu, boleh klik kat situ, siapa-siapa boleh buka. Siapa-siapa nak rujuk ejaan atau nak tahu tentang makna tertentu, boleh buka kat situ. Lepas tu gaya penyuntingan pula bergantung pada gaya yang telah ditetapkan oleh penerbit. Contohnya kat DBP kita pakai gaya penyuntingan berpandukan gaya dewan. Gaya dewan. Sebenarnya gaya dewan ni yang biasanya yang berbeza sikit, dia tak contohnya dari segi apa tu penulisan bibliografi lah.
Kalau kalau kita punya dekat UC dia pakai, kadang-kadang ada pakai APA kan. Yang ni dia ada gaya dia sendiri lah. Contohnya dia tak jauh sangat. Contohnya kalau dalam kita nak buat rujukan petikan kan. Ada separuh universiti dia pakai kalau petikan tu dia ambil nama orang tu, dia koma tahun kan. Macam Dewan, ada separuh dia hanya nama orang tu terus pada tahun, dia tak ada koma. Macam itulah, dia beza macam kat situ je. Lepas tu kalau dalam bibliografi, contohnya kalau nama orang, lepas tu tahun buku tu terbit, lepas tu kita ada separuh dia dalam untuk tahun terbit tu dalam kurungan. Maksudnya lepas contohnya Nur Hanifah Muhammad 2022, kalau dekat sebelum ni saya dekat UKM pakai 2022 tu dalam kurungan. Lepas tu dia baru koma nama tajuk buku saya. Tapi kalau di DBP kita pakai nama Nur Hanifah Muhammad, koma tahun tu, lepas tu titik, lepas tu nama tajuk buku. Itu dia sebeja. Lepas tu belakang tu sama ada penerbit dulu ataupun tempat dulu. Itu dia tak lari sangat lah. Dia beza itu ikut gaya lah. Gaya house style masing-masing lah. Kadang-kadang penerbit lain pun lain cara house style dia. Tapi kebanyakan penerbit di luar, dia banyak rujuk pada gaya Dewan lah. Okey, kita ada soalan daripada Anis. Cik Adik lah tanya. Anis, boleh saya tahu biasanya proses penyuntingan ni mengambil masa lama ke atau ada spesifik durasi masa sebelum masuk ke proses-proses lain pencetakan? Okey, memang proses penyuntingan biasanya diikut, kalau di Dewan Bahasa diikut halaman lah. Kalau halaman tu dalam 200 muka surat ke bawah, kita bagi masa dalam masa 14 hari. 2 atau 3 minggu lah. Tapi kalau dia tebal, lebih daripada 250 halaman, mungkin ada sebulan, dan kalau lagi tebal, mungkin boleh sebulan lebih. Itulah, dia memang kena ada deadline. Sebab kita untuk proses, sebab dalam proses percetakan, maksudnya dalam penerbitan dia ada proses-proses kan. Satu pembinaan manuskrip. Maksudnya kita dapat tu, lepas tu bila dah pembinaan, kita ada penilaian. Hantar manuskrip tu dinilai oleh, kalau sebab dia ada ilmiah, dia pakai bidang. Lepas tu barulah masuk kepada proses editorial. Bila editorial tu lah, bila ada penyuntingan, baru ada dalam penyuntingan tu kena tengok juga. Sebelum saya tu kena tengok kalau gambar-gambar tu dah dapat izin terbit ke tak. Itu editor kena pastikan, kena tanya pada penulis. Jadi sebab itu kadang-kadang bila penyuntingan tu tu yang ambil masa, sebab dia nak kena tahu dalam bila masa disunting tu ada tak sumber-sumber. Kalau tak ada sumber, kena betul cepat-cepat bagi tahu supaya penulis dapat cari dia punya sumber supaya dapat izin terbit tu. Sebab sebelum benda tu dihantar untuk buat atur huruf. Sebab kalau tak, nanti dia mengganggu bila proses sebelum kita dah nak cetak tapi tak dapat izin terbit, akan mengganggu proses untuk percetakan nanti. Anis, saya tanya lah yang kedua. Okey kan Anis, boleh ke? Memang ada durasi, memang ada spesifik durasi masa ya. Apa yang saya faham, proses penyuntingan ini perlu juga memerlukan pembetulan. Tapi adakah ia memerlukan perspektif orang lain atau editor lain untuk memastikan teks bersih tanpa kesalahan untuk proofreading dan lain-lain? Memang dalam penyuntingan perlu pembetulan. Sebab itu bila kita sunting, kita tak faham, kita kena pulangkan balik kepada penulis supaya dia baca sepintas lalu komen-komen kita, mana yang dia kena jawab. Tapi kita tak ada perlu editor lain untuk itu. Kalau kita nak dapatkan pandangan editor lain, biasanya kalau macam di Dewan Bahasa, kita sebab saya bahagiannya ada unit, ada 4 unit, jadi setiap unit ada ketua unit dia sendiri. Jadi editor lepas dia dah sunting, untuk sebelum masuk manuskrip bersih tu, dia akan bagi kepada ketua unit dia untuk baca sepintas lalu sebelum manuskrip bersih tu dihantar kepada bahagian yang seterusnya untuk buat atur huruf lah.
Jadi mungkin kadang-kadang kita ada ketua unit lah akan perasan sama ada kadang-kadang ejaan tertinggal ke ejaan salah sebab banyak kan. Kadang-kadang bila kita penyunting, bila kita benda tengok benda tu sentiasa tengok, kadang-kadang kita tak perasan. Bila ada, mesti kena ada orang lain untuk baca. Biasanya orang atasan kita lah. Ataupun kalau kita tak faham satu ayat tu, kita boleh tanya kawan-kawan kita, editor lain untuk tu. Memang kena sentiasa ada, kalau kita tak faham, kita boleh tanya kepada kawan kita. Lepas tu, untuk proofreading, memang untuk proofreading ada proofreader dia. Itu sebab di sini di Dewan Bahasa, kita bila dah seorang editor, dia punya peringkat sampai manuskrip bersih saja. Tapi lepas tu bila dah jadi tu kita akan tengok balik semula, tapi sebelum tu bahagian yang berkenaan kena hantar kepada proofreader. Ada proofreader tengok sebab proofread ni dia akan guna pen merah. Kita editor dia akan guna pen biru. Ingat ni, penyunting akan selalu guna pen biru. Dia tak akan guna pen lain. Jadi bila kita tengok dalam satu manuskrip tu ada warna biru, maksudnya dia telah disunting oleh seorang editor. Dan bila ada dalam proofread macam buku bila kita semak proof untuk dah siap buat layout, ada tanda warna merah, itu maksudnya proofreader dah tengok. Proofreader dah baca dan ada komen proofreader. Dan kepada designer, ni jenis-jenis pen pula ni. Designer ni, kalau designer kan, dia dah buat-buat sekali dia ada, nak tanyalah kan. Dia akan gunakan selain, dia gunakan warna hitam. Dia akan gunakan warna hitam. Jadi kalau dalam proof kita ni, ada warna hitam, maksudnya designer ada buat catatan kat tepi tu lah. Dia nak tanya kepada editor. Ingat, pen merah untuk apa? Proofreader. Pen biru untuk editor. Pen hitam untuk designer. Okey, ada soalan lain? Sebab ni nak masuk Puan Mariati kan? Tapi Puan Mariati dah Puan, masuk tak? dah masuk. Saya ada satu soalan. Soalan saya, buku Gaya Dewan edisi ketiga tu bila cetakan semula atau Gaya Dewan edisi keempat? Ada ura-ura tak pengeluaran Gaya Dewan tu? Ya. Di bahagian kami tengah sedang usahakan Gaya Dewan edisi keempat. Sebab dalam edisi keempat ada banyak penambahbaikan berdasarkan kita tak nak terlalu mengungkung kreativiti designer lah dalam tu. Dan sebab bila dah banyak-banyak, kadang kita sentiasa bertambah baik lah apa yang perlu ada tak ada kan dalam kita punya tu. Dan akan ada Cik Adik, akan ada dalam proses. Patutnya dah peringkat akhir dah ni, mungkin tahun depan kot kalau dapat cetak ataupun hujung tahun ni. Dan edisi ketiga masih ada telah dibuat ulang cetak. Hari tu di Pesta Buku ada dijual, saya nampak. Untuk edisi yang ketiga. Kalau nak boleh belilah, rasanya boleh berhubung dengan kita punya bahagian pemasaran. Ya maklum, jadi untuk pelajar akan datang saya boleh minta terus belilah sebab sebelum ni dah hubungi tapi dah habis kan? Ya. Kalau nak guna boleh guna yang edisi ketiga tu lagi. Ada cetak ulang. Okey, dia terima warna kasih. biru, warna biru gelap macam tu. Okay, maklum, terima kasih. Okey, jadi saya rasa dah tak ada lagi soalan daripada pelajar. Jadi oleh itu saya ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Hanifah binti Muhammad, iaitu editor kanan bahagian buku umum yang semoga bermanfaat ya. Betul, yang membincangkan tentang penyuntingan dan penerbitan di BP tadilah. Okey, seterusnya kita akan masuk pada penceramah kedua kita, iaitu kita persilakan Puan Mariati Josefa Mustafa, Ketua Bahagian Buku Kanak-Kanak dan Remaja untuk membincangkan tentang terjemahan budaya di BP. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Perlukan saya bentangkan ke? Perlu. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Encik Adik Zakuan selaku kita punya penyelaras program, dan juga selamat pagi kepada saudara-saudara yang saya percaya semuanya para pelajar Pusat Pengajaran Akademi, betul? Akademi Bahasa.
Betul. Ya, dan selamat pagi juga kepada para pensyarah sekiranya ada. Baik, selepas kita dah mendengar 1 jam daripada Puan Hanifah tadi tentang penterjemahan, tentang penyuntingan gaya Dewan Bahasa dan Pustaka, maka kita beralih pula pada terjemahan budaya Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik, sebelum itu kita lihat dahulu apa itu maksud penterjemahan. Kalau ikutkan definisi dalam PRPM Dewan Bahasa dan Pustaka, kita maksudkan penterjemahan itu sebagai proses untuk memindahkan sesuatu maksud yang terkandung dalam satu bahasa ke satu bahasa yang lain. Kenapa kita membuat pemindahan maksud ini? Tujuan utama kita membuat penterjemahan ialah untuk memindahkan ilmu pengetahuan. Okey, bermaksud dari satu bidang ilmu ataupun dari satu bahasa sumber kepada satu bahasa sasaran yang lain. Dia maksudnya daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain. Yang ini kita bercerita dalam konteks terjemahan teks. Okey. Terjemahan teks. Baik. Yang kita faham, orang yang buat penterjemahan ini memang kita namakan sebagai penterjemah atau juru terjemah. Biasa orang guna penterjemah kan, tapi sebenarnya juru terjemah juga merupakan satu terma yang formal untuk digunakan. Okey, apa yang perlu seseorang penterjemah tu lengkapkan diri? Apa yang perlu diketahui lah. Ya, yang pertama, sudah pastinya seseorang penterjemah perlu memiliki penguasaan bahasa dengan baik. Kalau bahasa sasaran dia kurang baik tetapi bahasa sumber dia baik, dia tidak akan jadi. Dia mesti ada penguasaan bahasa dalam bentuk bahasa sumber dan bahasa sasaran tu kedua-duanya perlu baik. Okey? Tak guna juga kalau bahasa sumber dia kurang baik tapi bahasa sasaran dia baik pun susah juga. Okey, kerana apa? Kerana seseorang penterjemah itu perlu memahami isi dan maksud konteks yang hendak disampaikan oleh penulis asal. Maka masa dia membuat penterjemahan itu, dia bukan sahaja menggunakan bahasa itu sebagai medium untuk penterjemahan, dia juga perlu faham maksud konteks kandungan bahasa sumber itu untuk diterjemah ke bahasa sasaran. Seterusnya, seseorang penterjemah juga perlu mengikuti perkembangan bahasa. Ya, tak kisahlah sama ada bahasa dalam bentuk tulisan maupun secara lisan. Sebab apa? Bahasa ni dia berkembang secara dinamik. Jadi kalau dia seseorang penterjemah itu tidak dapat nak mengikut perkembangan bahasa yang progresif ni dengan cepat, semasa dia buat penterjemahan nanti dia akan mengalami masalah. Okey, seterusnya penterjemah juga patutnya mengikuti istilah yang lazim digunakan ataupun istilah-istilah yang terkini. Bagaimana kita nak tahu istilah yang lazim ataupun yang terkini? Dengan cara merujuk kepada perkembangan istilah-istilah yang terkini. Okey, seterusnya tidak kurang juga sekiranya seseorang penterjemah itu membuat terjemahan, dia perlu menguasai gaya bahasa yang sesuai dengan konteks penterjemahan itulah. Sama ada penulisan itu secara formal ataupun yang tidak formal ataupun casual. Gaya penulisan formal ni lebih kepada macam contohnya mengikut bidang. Dia ada bidang contoh untuk bidang akademik, ada perbankan, undang-undang, perubatan gitu. Manakala kalau yang tidak formal ni mungkin kita boleh katakan penterjemahan tu dalam bentuk yang santai ataupun untuk bahan bacaan yang tidak formal macam komik, buku kanak-kanak, filem, sebab ada subtitle kan. Itu kita katakan yang tidak formal. Dan yang paling utama, penterjemah juga perlu menguasai disiplin ilmu yang hendak diterjemah. Kalau tidak ada ilmu dalam terjemahan bidang terjemahan tu, maka seseorang penterjemah tu perlulah merujuk kepada pakar ataupun membuat sedikit kajian supaya apa yang diterjemahkan itu betul dan tepat. Okey, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri penterjemahan yang baik. Yang pertama, kalau kita lihat dalam hasil penterjemahan tu, dia sepatutnya tidak kelihatan seperti penterjemahan. Maksudnya dia tak nampak teks tu, teks yang telah diterjemah. Jadi seseorang penterjemah, kita gunakan bahasa yang mudah untuk difahami, bahasa yang ringkas tetapi padat. Dia jangan berpusing-pusing kita ikut terjemahan bahasa sumber tu. Okay? Dan intipati dan makna yang hendak disampaikan tu pun mestilah betul dan tepat. Walaupun terdapat beberapa perubahan pada struktur ayat ataupun bentuk kata. Macam contohnya, kalau kita nak terjemahkan dari bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu tu struktur ayat dia begini. Bahasa Inggeris struktur ayat dia ada sedikit perbezaan. Kerana apa? Kerana dia ada gender, dia kerana ada time marker dia.
dia ada past tense dia, present tense, future tense dia, dan dia juga ada dia ada tenses yang lain lah. Jadi di situ kita katakan struktur ayat dan bentuk kata itu berbeza daripada bahasa sumber. Itu yang perlu kita perhatikan semasa kita membuat penterjemahan. Okey. Kemudian ada beberapa perkara juga yang perlu kita elakkan semasa kita membuat penterjemahan. Okey, yang pertama, seterusnya Cik Adik. Yang pertama, kita membuat penterjemahan secara harfiah. Ini yang sangat-sangat penting untuk kita elakkan. Maksudnya, kita tidak boleh buat penterjemahan tu word to word. Satu perkataan demi satu perkataan. Okay, kita juga tidak boleh membuat penterjemahan itu mengikut struktur kata yang sama dengan bahasa sumber. Kalau kita buat penterjemahan contohnya dari bahasa Arab ke bahasa Cina, bahasa Mandarin. Bahasa Arab itu dia menggunakan struktur yang berbeza dengan bahasa Mandarin. Jadi kita perlu fahami bagaimana struktur kata dibina dalam bahasa Arab dan struktur kata yang dibina dalam bahasa Mandarin. Supaya kita boleh memberikan penterjemahan yang tepat dan betul. Okay. Dan sekiranya kita tidak dapat memberikan kata yang betul tu, itulah nanti kita punya penterjemahan tu akan jadi berulang-ulang. Kata-kata yang kita gunakan, kata kerja, kata nama yang kita gunakan tu nanti akan berulang-ulang. Dan itu pun sebenarnya mesti dielakkan. Jadi seorang penterjemah perlu ada penguasaan kosakata yang baik dalam bahasa sumber maupun bahasa sasaran. Okay, seterusnya, terjemahan yang tidak baik ialah terjemahan yang mengandungi ayat yang sama panjang dengan ayat daripada bahasa sumber. Ini kembali kepada yang poin yang pertama tadilah, kita membuat penterjemahan secara word to word. Kalau dia sama panjang je bahasa sasaran tu dengan bahasa sumber, bermaksud mesti ada perkara yang diulang. Jadi itu penterjemahan yang tidak baik. Okey. Penterjemahan yang baik tu maksud saya apabila kita membuat penterjemahan daripada bahasa sumber tu, dia boleh menggunakan perkataan ataupun kosakata yang tepat, yang boleh dijimatkan daripada dalam bahasa sasaran tu. Okey. Maknanya dia tak perlulah nak word to word semasa membuat penterjemahan. Okay, dan seterusnya, semasa penterjemahan kita menggunakan istilah yang tepat. Istilah yang tidak tepat akan membawa kebinasaan kepada kita punya bahan penterjemahan. Sekiranya kita membuat bahan penterjemahan itu untuk sesuatu bidang yang spesifik seperti bidang perubatan ataupun bidang ketenteraan. Sekiranya kita menggunakan istilah yang tidak tepat, ia akan membawa kepada mesej yang salah dalam bahasa sasaran. Okay. Dan kalau kita lihat isu-isu, terdapatlah beberapa isu terjemahan semasa sekiranya kita ada membuat terjemahan pada masa ini. Kalau ikutkan apatah lagi bila dunia dah dilanda COVID-19 ni, nampaknya banyak bidang ilmu yang telah pun berkembang, terutamanya dalam bidang perubatan, dalam bidang teknologi yang ada diwujudkan dalam sesebuah masyarakat yang sangat baik untuk dipelajari oleh kelompok masyarakat yang lain. Mungkin dalam bahasa sasaran itu bidang ilmu itu telah pun disampaikan, jadi dia bolehlah diterjemahkan mengikut bahasa yang lain supaya masyarakat yang lain pun boleh mempelajari bidang ilmu tersebut. Okey. Kalau kita perhatikan dalam tempoh 2 tahun ini, sememangnya dalam bidang penterjemahan ini telah pun meningkat sebanyak sekitar 43% seluruh dunia. Kerana kita mula untuk mendapatkan ilmu daripada masyarakat daripada banyak-banyak negara yang lain lah. Okey. Kalau kita lihatkan daripada penterjemahan ni, ada terdapat beberapa kekangan lah yang dihadapi oleh penterjemah. Okey, yang pertama, paling utama, masalah yang biasa dilihat sebagai isu terjemahan ialah kesukaran dalam aspek linguistik. Maksudnya terdapat perbezaan antara struktur ayat dan bahasa. Kita sentuh dulu tentang struktur ayat dan bahasa ya. Kalau kita ikutkan, untuk penterjemahan kita perlu membuat pemilihan perkataan yang betul-betul sepadan dalam bahasa sasaran. Ya, struktur ayat tu kalau boleh jangan begitu kompleks dan mudah difahami oleh pembaca bahasa sasaran. Dia tanpa menghilangkan maksud asal daripada bahasa sumber. Okay. Ada terdapat juga sebenarnya beberapa masalah yang wujud akibat perbezaan
dan juga kedudukan geografi yang berbeza antara negara-negara. Okay, sebagai contoh lah ya, mungkin ada perkara yang diterangkan tentang serangga. Serangga ni kita ada boleh dapati di Argentina, tetapi dia tidak ada di Jepun. Jadi itu menjadi sedikit kesukaran oleh penterjemah untuk menterjemahkan teks tersebut, kerana di Jepun disebabkan tidak ada serangga tu, jadi dia perlu memilih kosakata yang betul, dia perlu memilih struktur ayat yang betul untuk menerangkan apa yang ada di Argentina. Itu contohlah. Okay, yang kedua, masalah atau bukan masalah lah, isu terjemahan yang ada ialah perbezaan budaya bahasa sumber dan bahasa sasaran. Ini yang paling utama. Apabila kita menuturkan, apabila kita mempelajari sesuatu bahasa, sebenarnya kita mempelajari sekali budaya yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut, dalam penutur jati tersebut. Okey. Ia menjadi masalah bila budaya daripada bahasa sumber itu tidak sama dengan budaya yang ada dalam bahasa masyarakat, bahasa sasaran. Okay. Sebagai contoh, dalam budaya masyarakat ASEAN, bukan masyarakat Melayu saja, masyarakat ASEAN, kita ada budaya berpantang selepas melahirkan anak. Tetapi dia tidak ada budaya tersebut dalam masyarakat mungkin di barat, dia tidak ada. Jadi apabila kita nak menterjemahkan teks yang menceritakan tentang budaya adat berpantang ni untuk difahami oleh masyarakat barat, dia menjadi kekangan di situ. Okay? Jadi sebagai seorang penterjemah, kita hendaklah mencari cara supaya kita boleh menterjemahkan teks tersebut agar difahami. Walaupun dia tidak akan dapat perkataan yang tepat untuk setiap apa yang kita nak terjemah tu, tapi penterjemah perlu mencari cara untuk memberikan mesej yang jelas, mesej serapat mungkin dengan maksud asal supaya difahami oleh masyarakat barat, iaitu masyarakat yang menuturkan bahasa sasaran. Okay. Seterusnya, kita juga ada isu tentang penterjemah yang kurang pengetahuan dalam bidang-bidang tertentu. Okay, sebagai contoh, di Dewan Bahasa sendiri kita ada banyak menerbitkan buku-buku ketenteraan, buku perubatan, buku perkayuan, perhutanan macam tu, logam yang seperti yang ditangani oleh bahagian Puan Hanifah. Binari contoh, kita rasa mudah. Sebagai penterjemah mesti kena ada pengetahuan asas tentang apa yang diceritakan dalam bidang-bidang ilmu tersebut. Okay. Dan ini satu perkara yang mungkin tidak berapa kita pandang secara serius lah, iaitu tentang pengaturan elemen visual dan juga susul atur dalam sesebuah teks bahasa sumber. Okay. Ini akan berlaku masalah apabila kita membuat terjemahan tu secara copy feed. Bermaksud apabila kita ada satu buku, kita nak terjemahkan buku tu, segala gambar, foto, ilustrasi, rajah dia akan kekal berada dalam halaman tersebut. Kita hanya akan gantikan sahaja teksnya mengikut bahasa sasaran. Okay, di sini dia akan timbul masalah apabila teks asal dia tu daripada bahasa sumber tu tidak menggunakan susunan atur yang yang biasa digunakan oleh bahasa sasaran. Sebagai contoh, bahasa Arab. Kita nak buat terjemahan bahasa Arab ke bahasa Inggeris. Okay, tulisan bahasa Arab kita baca dari kanan ke kiri. Sedangkan bahasa Inggeris kita baca dari kiri ke kanan. Okay, sama juga macam tulisan bahasa Jepun. Ini tulisan kanji. Kita baca dari atas ke bawah. Tetapi apabila kita terjemahkan ke bahasa Rusia misalnya, ataupun ke bahasa Melayu, kita akan baca kiri ke kanan. Di situ dia mengalami sedikit kekanganlah kepada penterjemah untuk menyusun atur semula teks tersebut agar dia sesuai dengan gambar-gambar foto, rajah, ilustrasi. Terutamanya rajah lah. Gambar rajah dia tidak boleh lari daripada teks kan. Kandungan tu perlu ada selaras dengan rajah tu supaya dia menerangkan, menyampaikan kandungan tu. Okey. Di situ juga ada kadang-kadangnya masalah apabila kita menterjemahkan teks-teks lama. Apabila teks lama tersebut dia ada simbol-simbol yang tertentu, dia ada yang special characters yang sukar untuk kita terjemahkan ke bahasa kita pada hari ini. Jadi itu memerlukan kebijaksanaan penterjemah untuk menyusun teks tersebut. Okey. Seterusnya yang tidak saya nyatakan di sini ialah tentang isu yang sekarang ni yang banyak diutarakanlah dalam kalangan penterjemah, iaitu tentang kekangan masa. Kekangan masa sebabnya sekarang ni kita dah kembali ke pejabat,
Dan kita mungkin ada para penterjemah yang membuat kerja-kerja terjemahan ni secara sambilan, yang mungkin terpaksa orang kata dah kena berbagi masa. Ya, penterjemah tu dah kena berbagi masa dah antara kerja-kerja hakiki yang perlu dilakukan dan juga kerja-kerja terjemahan yang mungkin dibuat pada waktu malam, dibuat pada waktu senggang, pada waktu cuti, hujung minggu begitu. Okay, dan satu lagi tentang kos penterjemahan. Okay, kos penterjemahan ni dia timbul isu pada masa ini kerana apa? Kerana dengan timbulnya teknologi terkini, dengan adanya perkembangan digital dan juga internet, kita dapati ramai orang di luar sana lebih mudah untuk menggunakan aplikasi penterjemahan, ya. Sebab mudah, ada yang boleh dimuat turun secara percuma daripada internet, yang mungkin dah ada aplikasinya dalam telefon bimbit, dalam pelantur masing-masing. Okay. Oleh hal yang demikian, di sini dah timbullah juga beberapa orang kata mungkin ada sedikitlah rungutan daripada para penterjemah yang menyatakan bahawa ada khidmat penterjemahan ini tidak lagi perlu menggunakan khidmat penterjemahan manusia kerana dia sudah berpindah ke penterjemahan secara digital. Okay. Dan suka saya ingatkan sebenarnya terdapat perbezaan antara penterjemahan menggunakan teknologi digital dan juga penterjemahan menggunakan individu yang pakar. Okay? Sebab kita kena lihat, kalau kita menggunakan aplikasi terjemahan, mungkin ada terjemahan kita yang tidak tepat dan sudah pasti konsistensi itu tidak ada di situ, ya, dia tidak konsisten dalam keseluruhan teks itu. Dan saya cadangkan agar aplikasi terjemahan ini sebenarnya kita jadikan sebagai rujukan sajalah, okey, ataupun kita jadikan sebagai panduan sekiranya penterjemahan itu tiba-tiba dia terjemah penterjemah tu dia ada translators block, tiba-tiba dia tak boleh nak dapat tu apa perkataan yang sesuai, tiba-tiba dia macam blur je, dia tak boleh nak teruskan penterjemahan. Jadi dia tidak salah lah untuk kita merujuk pada aplikasi terjemahan, bukan secara langsung, maksud saya bukan secara wholly dependent, sepenuhnya kita kebergantungan itu ke atas aplikasi terjemahan, tidak. Okay. Okay. Apa solusi yang mungkin kita boleh dapatkan dalam isu terjemahan semasa ini ialah yang pertama mungkin kita perlu dapatkan maklumat ataupun kita perlu gali lebih lagi ilmu supaya kita dapat memberikan penterjemahan yang hampir sama antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Terutamanya untuk teks-teks yang mungkin sukar bahasanya dan mungkin budayanya tidak ada dalam bahasa sasaran tersebut. Okey, kita juga perlu baca dengan teliti teks yang kita nak terjemah tu supaya segala bahasa figuratif, ya, peribahasa, bidalan boleh kita terjemahkan bukan secara harfiah tetapi kita terjemahkan supaya boleh difahami oleh bahasa sasaran tersebut. Okay, sebagai contoh, kalau dalam bahasa Inggeris tu kita ada macam dia punya idiom tu, dia kata speak of the devil. Okay, kita tak boleh nak terjemah terus secara langsung dalam bahasa Melayu bercakap tentang syaitan tu, tak boleh. Sebab biasa kalau orang putih kata speak of the devil, orang Melayu akan kata panjang umur. Kan kebetulan kita bercakap tentang seseorang, tiba-tiba orang tu datang kan. Kalau dalam bahasa Mandarin, dia akan kata Chow Chow arrives. Maksudnya Chow Chow dah datang. So dia ada membawa perbezaan antara bidalan, peribahasa, bahasa figuratif setiap bahasa sasaran tu yang mungkin tidak dapat diterjemahkan secara langsung daripada bahasa sumber. Okey, tetapi kemahiran-kemahiran inilah yang perlu penterjemah ada supaya dapat menterjemahkan perbezaan-perbezaan budaya ini. Okey. Sama juga dengan contohnya kepercayaan. Macam saya dah terangkan tadilah tentang amalan setempat yang perlu kita atasi bagaimana untuk kita terjemahkan daripada bahasa sumber kepada bahasa sasaran. Termasuklah juga humor dan sindiran yang hanya mungkin difahami oleh penutur bahasa sasaran sahaja. Itu kena cari cara bagaimana kita boleh menterjemahkannya daripada bahasa sumber. Okey. Kalau boleh Encik Adik kita lihat sekejap di ruang sembang. Ada soalan daripada Puan Rauza. Boleh.
Maknanya, solusi untuk kesukaran menterjemah isu budaya bergantung pada pemilihan prosedur atau strategi yang sesuai. Okay. Kalau saya ditanya soalan ini, saya lebih memilih kepada strategi yang sesuai. Okay. Kita melihat kepada isu budaya. Tidak semua budaya sama dalam setiap masyarakat. Jadi, sebagai seorang penterjemah, kita perlu bijak untuk mencari strategi yang sesuai untuk menyampaikan maklumat dan budaya yang ada dalam bahasa sumber itu ke dalam bahasa sasaran. Okey, pemilihan prosedur pada saya tidak ada satu prosedur yang kita kata boleh kita ikuti sebab setiap penterjemahan itu bergantung kepada kecekapan, ilmu pengetahuan dan juga masa yang ada oleh penterjemah. Berapa banyak masa yang boleh dibuat, yang boleh didapat untuk dibuat kajian dengan lebih mendalam terhadap bahan yang hendak diterjemahkan itu. Berapa banyak masa yang dia ada ataupun berapa banyak ilmu yang dia ada tentang budaya daripada bahasa sumber supaya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Okay. Itu bergantung kepada strategi seseorang penterjemah. Okey. Boleh ya? Baik. Satu lagi yang saya lihat ialah dalam penterjemahan terdapat beberapa aspek linguistik yang ada kaitan juga dengan budaya. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam bahasa Inggeris, kita ada beberapa perkataan yang membawa maksud yang berbeza-beza, tetapi kalau kita lihat dalam bahasa Melayu lah sebagai contoh, dia macam tak banyak beza sekiranya kita menterjemahkan dia word to word. Sebagai contoh perkataan dalam bahasa Inggeris tu ada break up. Selain break up, dia ada break up, break down, break into, break away, break apart. Setiap satu perkataan tu, setiap satu frasa tu dia membawa maksud yang berbeza. Jadi kita dalam bahasa Melayu kita tidak boleh kata break up tu patah, break down tu patah, break away tu patah, break apart tu patah. Tidak. Okay, sebab dia setiap satu frasa tu dia membawa maksud yang berbeza dan ada perkataannya yang tersendiri dalam bahasa Melayu. Okay. Baik. Seterusnya, kalau ditanya sekali lagi tentang keutamaan pengekalan budaya sumber atau perubahan kepada budaya sasaran, saya cadangkan supaya kita mengekalkan budaya sumber itu. Okay? Kita tidak boleh dalam penterjemahan tu dia akan lost, dia akan hilang dengan sendiri. Tak boleh. Sebagai seorang penterjemah, kita perlu menterjemahkan budaya dalam bahasa sumber itu supaya difahami oleh penutur dalam bahasa sasaran. Okay? Sekiranya ada perkataan-perkataan yang tidak boleh kita terjemahkan secara langsung kepada kepada bahasa sasaran, kita kena cari cara, kita kena susun strategi, kita kena gunakan ayat yang sesuai supaya budaya tersebut sampai kepada bahasa sasaran. Okey, sebagai contoh, dalam budaya kita, anak-anak kecil, bayi, dia tidur dalam buaian. Apabila kita terjemahkan ke bahasa Inggeris, kita tidak boleh kata dia tidur dalam swing. Sebab swing budaya barat membawa maksud yang berbeza sebab bentuknya berbeza dan fungsi dia pun berbeza. Okey? Jadi di sini mungkin penterjemah perlu mencari perkataan yang sesuai yang boleh difahami oleh pembaca dalam bahasa sasaran. Contohnya cradle. Walaupun buaian dan cradle itu tidak membawa bentuk yang sesama, tetapi dia membawa fungsi yang sama. Okay? Itu maksudnya jangan buat penterjemahan word to word, tetapi kita perlu mencari strategi untuk kita menyampaikan maksud itu terutamanya dalam budaya supaya difahami oleh penutur bahasa sasaran. Okay. Dan nasihat saya, kalau kita nak jadi penterjemah, kita perlu menjadi penterjemah yang boleh menguasai lebih daripada satu bahasa supaya kita boleh menjadi perantara untuk perpindahan budaya dari bahasa sumber kepada bahasa sasaran. Okay. Sekiranya kita mengalami kekangan dalam kita punya penterjemahan,
Perkara pertama yang boleh kita lakukan ialah kita rujuk kepada pihak yang memerlukan terjemahan itu. Okey. Dan seterusnya kita juga perlu baca sebenar-benarnya, baca dalam-dalam teks itu supaya kita boleh memahami maksud sebenar sebelum kita menterjemahkan. Ini bagi nak mengelakkan itulah tu penterjemahan word to word tadi. Okey. Kita juga sekiranya ada perkara yang tidak kita pasti apa faktanya, kita hendaklah mendapatkan bantuan pakar. Kita buat rujukan sikit, kita buat kajian terhadap apa yang kita nak terjemah tu. Okay, kita jangan anggap setiap teks yang kita dapat tu kita rasakan macam kita faham dan kita anggap dia mudah untuk dibuat. Terdapat juga sebenarnya beberapa perkara yang perlu kita perhatikan dalam pada kita kata mudah-mudah tu sebenarnya ada juga yang mungkin kita terlepas pandang. Jadi apa-apa apabila kita nak membuat penterjemahan tu, kita buatlah kajian sedikit. Okey? Dan seterusnya gunakanlah teknologi. Sekarang ni kita dah ada banyak teknologi. Kita juga boleh merujuk kepada kamus-kamus istilah. Kita boleh merujuk kamus secara dalam talian. Kita juga boleh membuat padanan fakta mungkin daripada hasil kajian, kertas-kertas kerja yang ada dalam talian ataupun yang telah diterbitkan. Jadi dapatkan sebanyak mungkin bantuan dan juga rujukan yang berautoriti supaya apa yang kita buat itu tidak silap dan tepat. Okay? Dan sebagai seorang penterjemah, saya sarankan supaya kita melihat juga kepada masa yang kita ada untuk membuat penterjemahan dan sumber untuk kita dapatkan ilmu dalam penterjemahan tersebut. Yang paling penting seseorang penterjemah perlu ada ilmu lah. Pengetahuan sedia ada itu perlu dipertingkatkan lagi, perlu diperkaya, bukan sahaja dalam bidang ilmu bahasa tetapi juga dalam budaya masyarakat setempat. Sebab sekali lagi seperti yang saya dah cakap tadi, apa yang kita buat dalam terjemahan itu sebenarnya lebih kepada memindahkan ilmu, termasuklah perpindahan budaya dari bahasa sumber kepada bahasa sasaran. Okay. Dan sedikitlah kalau terjemahan budaya di Dewan Bahasa dan Pustaka. Untuk makluman semua, sebenarnya Dewan Bahasa dan Pustaka tidak lagi membawa fungsi penterjemahan sebab kita telah memindahkan fungsi tersebut kepada Pusat Penterjemahan Malaysia dan ada juga yang dihantar kepada ITBM. Walau bagaimanapun kami banyak menerbitkan buku-buku hasil penterjemahan. Jadi dalam setiap bahan penterjemahan yang kita terima tu, saya sebagai editor, kita akan pastikan terjemahan itu tidak dibuat secara one to one. Okay? Terjemahan itu dibuat secara keseluruhan, mengikut maknanya, mengikut fungsinya dan budaya yang dipindahkan itu tepat dan betul. Okay? Dan kita juga menterjemahkan, memastikan bahan yang diterjemahkan tu membawa maksud yang betul lah, yang tepat. Okay? Segala intipati dia, segala konsep dia, segala budaya daripada bahasa sumber itu kita pastikan dia dapat disampaikan dengan tepatlah ke dalam bahasa sasaran supaya pembaca dapat mengikut sebenarnya apa yang cuba disampaikan dalam bahasa sumber tersebut. Okay. Dan sekiranya terdapat permasalahan dalam bahan terjemahan yang kita terima tu, kami akan cadangkan kepada pihak penterjemah supaya dapatkan solusi. Okey. Kalau dia perlu rujuk kepada pakar bidang, dia kena rujuk. Kalau dia perlu dapatkan daripada pengguna istilah yang betul, dia kena merujuk kepada bahagian peristilahan kami. Supaya apa yang kita sampaikan itu relevan pada waktu buku itu diterbitkan dan dia terkini. Okey. Ada soalan lagi dari Puan Auzah? Mohon pandangan Puan berkenaan terjemahan novel remaja Enid Blyton terbitan Fagus yang banyak menggunakan strategi domestication dalam menterjemah unsur budaya, khasnya berkaitan makanan dalam novel itu ke bahasa Melayu. Okey. Yang ini sebenarnya kembali kepada gaya penerbitan sesebuah rumah penerbit. Okey. Kalau di Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri,
sekiranya bahan itu datang daripada bahasa sumber menerangkan tentang makanan tadi, makanan dalam budaya tersebut. Apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa sasaran, kita akan menggunakan apa yang disampaikan dalam bahasa sumber itu. Sebab apa? Sekali lagi, macam yang kita dah terangkan tadi, kita membawa budaya daripada bahasa sumber kepada bahasa sasaran agar mudah dikenali, dipelajari oleh penutur-penutur bahasa sasaran itu. Ada sesiapa pihak yang boleh membaca bahasa sasaran itu. Okey. Tidak semua teks kita perlu ubah supaya dia ada menjadi masuk sesuai dengan masyarakat kita. Tidak semua. Sebab apa? Sebab cerita yang diceritakan daripada bahasa sumber itu merupakan budaya yang dibawa daripada penutur bahasa sumber. Bukan orang yang ada di dalam masyarakat bahasa sasaran. Okay. Sebagai contoh, kita pernah menerbitkan buku sokongan pendidikan yang menceritakan tentang keadaan musim di sesebuah kawasan geografi yang ada banyak musim dan musim-musim tersebut tidak ada di Malaysia. Okay. Jadi apabila kita bercerita tentang musim ni, dia akan berkait rapatlah dengan jenis tumbuhan, tanaman yang boleh hidup di situ, pakaian, punca air bersih kan. Jadi apabila diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Melayu, kita tidak akan menukarkan semua tu menjadi apa yang difahami dalam bahasa kita sajalah. Okey. Kita kena juga terangkan, kita kena juga terjemahkan apa yang ada dalam bahasa sumber tersebut. Itu penting untuk mengutarkan budaya yang ada dan difahami oleh pembaca bahasa sasaran. Okey? Jelas tak saya punya penerangan? Okay, ada apa-apa soalan yang lain ke? Okay, saya dah tak ada apa lagi dah ni. Pendek je saya punya pembentangan. Okey, akhir sekali saya mencadangkan sekiranya saudara-saudara berhajat, ada cita-cita untuk menjadi penterjemah secara profesional. Jadi harap-harapnya nanti saudara pada masa akan datang banyakkan membaca. Sebab apabila kita banyak membaca, terutamanya bahan bacaan yang bukan dalam kelompok masyarakat kita sahaja, kita banyak membaca daripada bahan-bahan yang dibawa daripada luar, diharapkan dengan adanya pembacaan itu kita akan dapat menambah pengetahuan kita tentang budaya masyarakat dunia. Okey, berdampinglah dengan kamus sebab kita akan dapat banyak maklumat dan juga bagaimana kosakata, bagaimana perkataan itu boleh digunakan dalam pelbagai ayat mengikut ragam ayat itu sendiri. Okey, dan saya pasti yang hadir pada hari ini ramainya orang-orang muda. Biasa menonton filem di panggung wayang, di Netflix. Kita janganlah kita pilih-pilih kita punya movie yang kita nak tonton tu sekadar macam Stranger Things sahaja, ya, Taxi sahaja. Kita perbanyakkan genre tontonan, bahan bacaan supaya kita mengenali lebih banyak budaya daripada masyarakat dunia yang lain dan juga bahasa, struktur ayat, struktur bahasa yang mereka gunakan. Hal ini semua penting sebab untuk seseorang penterjemah itu menterjemah dengan baik, mereka perlu faham sebelum memahami sebelum menggunakan bahasa yang betul, selain menggunakan bahasa yang betul, dia juga perlu faham budaya masyarakat tersebut. Okey, sekian dahulu daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih kepada Puan Mariati. Saya ada satu lagi soalan sikit je. Silakan. Okey, soalan saya, mungkin soalan ni dia di luar sedikit daripada terjemahan budaya, tetapi kita nak lihat daripada aspek terjemahan istilah ni. Kita tahu di Malaysia kita mempunyai DBP untuk menterjemahkan suatu istilah tu dengan tepat. Apa pendapat Puan tentang isu terjemah istilah ni? Sebab kadang-kadang masyarakat ni ataupun sebagai seorang penterjemah juga yang bukannya daripada DBP, mereka akan mempertikaikan kredibiliti dan juga istilah yang diterjemahkan DBP. Jadi apa pendapat Puan tentang isu ni? Okey, apabila, ini mungkin ada yang ramai tidak faham, apabila kita membentuk istilah dalam bahasa sasaran, okeylah dalam bahasa ni lah, dalam bahasa kita lah contohnya kan, kita tidak secara wewenang
kita mencipta sesebuah istilah itu, sesuatu istilah itu. Okey. Sebenarnya apabila istilah itu dicipta, kita perlu menghimpunkan pakar-pakar bidang yang telah lama berkecimpung dalam bidang tersebut, termasuklah yang baru-baru, sebab kita perlu mendapatkan pandangan lama, kita perlu mendapatkan pandangan baru, dan juga bagaimana pemain industri sendiri yang berkecimpung dalam bidang tersebut, dan kita duduk untuk kita merangka istilah yang hendak dibentuk itu. Itu yang saya amat pasti. Ramai masyarakat di luar sana tidak faham akan perkara tersebut. Sebagai contoh, dalam tempoh COVID, dalam tempoh COVID 2 tahun lepas lah, masa COVID mula-mula melanda ni, kita keluarkan istilah petugas barisan hadapan dan juga pencarakan sosial. Yang banyak ditanya di Dewan Bahasa, kenapa digunakan petugas barisan hadapan, kenapa digunakan perkataan pencarakan sosial dengan ejaan 1K? Kenapa bukan penjarakan 2K? Dia sebenarnya, dia dah di situ sebenarnya pakar-pakar bahasa dan juga ilmuwan dalam bidang tersebut dah melihat dari berbagai aspek, berbagai sudut, perkara-perkara yang kita sendiri sebenarnya tidak aware, kita sendiri tidak tahu sebab kita tidak berada dalam bidang tersebut, kita tidak mengamalkan seperti mana mereka berkecimpung dalam bidang itu. Jadi kita ada sebab dia kita wujudkan istilah tu. Kenapa ejaan tu begitu? Sebab bukan sahaja kita mewujudkan istilah tu daripada bidang orang pakar bidang, tapi juga kita mengambil pandangan dan juga mengambil kira pandangan orang pakar bahasa. Sebab bahasa itu secara leksikalnya dibentuk menggunakan dia punya adalah dia punya susunan semantiknya itu sendiri. Betul. Jadi sekiranya dipersoal oleh masyarakat, saya tidak secara peribadinya saya tidak boleh nak beri komen yang banyak lah sebab berada di Dewan Bahasa dan Pusaka kami tahu betapa sukarnya untuk kita membentuk sesuatu istilah itu. Dan mungkin betul pada asalnya apabila kita memperkenalkan istilah itu kepada masyarakat, dia pada mulanya dia akan janggal lah. Dia akan janggal. Apa suafoto? Janggalnya. Tak pernah guna. Buruknya bunyi dia. Macam tuna foto kan. Yang Allah. Tuna foto tu? Orang yang fotobom kan? Tapi pada lama kelamaannya, bila kita dah biasa gunakan, kita dah rasa benda tu sebagai satu kelaziman dan kita dah boleh terima lah. Okey, itu. Adakah saya menjawab soalan Cik Adik? Ya, terima kasih. Terima kasih. Okey, nampaknya memang dah tiada lagi soalan daripada peserta dan pelajar. Jadi oleh itu saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Puan Mariati Josefa Mustafa atas perkongsian yang diberikan dan juga kepada Puan Nur Hanifah Muhammad atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Jadi untuk mengakhiri sesi ni kita akan sudahi dengan sesi bergambar dahulu. Jadi para peserta dan pelajar yang dah bersedia untuk sesi bergambar boleh buka kamera masing-masing. Okay, saya bagi dalam masa seminit 2 lah. Sebab kita pun ada masa lagi kan. Yang belum bersiap tu boleh bersiap-siap. Jadi kita boleh buat pelaporan lah untuk gambar ni. Dapat cantik sikit. Okay, kita tunggu lagi seminit. Okay, dah sedia Kat sini kita ada 1, 2, 3, 4
4 slide lah untuk bergambar ni. Saya akan masuk satu-satu lah. Okey, untuk paparan yang pertama, sila pandang kamera jangan pandang skrin. Pandang skrin tak nampak pandang kamera. Pandang kamera. Okey, 1, 2, 3. Okey, untuk yang kedua pula. 1, 2, 3. Tiga, 1, 2, 3. Okey, last sekali. 1, 2, 3. Okey, jadi sampai di sini saja perkongsian untuk pada pagi ini. Terima kasih lagi sekali kepada penceramah-penceramah kita iaitu Puan Mariati dan juga Puan Nur Hanifah, dan tidak lupa juga kepada rakan pengajaran kolaboratif iaitu Tuan Ilya, Tuan Pavitran, Yang Berusaha Dr. Puspalata, rakan-rakan seperjuangan, rakan-rakan pensyarah, rakan kaki tangan UiTM dan semua pelajar yang menyertai webinar pada pagi ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallah. Okay, untuk para pelajar, lupa saya nak ingatkan nanti akan ada borang soal selidik akan diberikan kepada pensyarah kelas lah di kemudian hari. Jadi itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat berhujung minggu nanti. Terima kasih.